Kita akan mulai di dalam doa, kita sama-sama satukan hati, kita berdoa sekali lagi. 当我们还没有思想神的话以前，我们低头祷告。 Bapa di dalam surga, kami sekali lagi memohon pimpinan Tuhan. 我们在天上的父，求你再一次的引领我们， Kiranya Tuhan boleh menerangi hati dan pikiran setiap kami, 让我们每一个人被神你的话所光照。 baik kami yang berada di tempat maupun setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing. 我们在这里的，或者在每一个人的家里的 Dalam 弟兄姐妹， kondisi apapun yang sedang kami itu alami saat ini. 无论我们遭遇到什么样的事情， Baik kami yang lelah karena baru pulang bekerja, 我们已经疲劳，我们已经工作了， maupun kami yang mungkin saat ini sedang di rumah karena masalah pandemi ini. 或者可能我们现在留在家里，因着疫情的关系， Ataupun kami yang banyak sekali permasalahan yang sulit membuat kami mendengar firman Tuhan. 或者我们正在面临许多的挣扎的事情。 Terangi hati dan pikiran kami untuk kami boleh menerima firman-Mu. 主啊，求你照亮我们的心，让我们可以明白主你的话， Sehingga ketika hamba-Mu yang Kau percaya untuk memberitakan dan menerjemahkan, 传讲信息的或者翻译的弟兄， melalui hamba-Mu ini firman-Mu boleh disuarakan dan didengar setiap kami. 借着主你的仆人所说的话，可以把主你的话传讲出来。 Karena itu Bapa, sekali lagi berkati setiap kami. 求你赐福我们每一个人。 Kami ingin menyerahkan pemberitaan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们把这一段的时间恭敬的交在你大能的手中， Amin. 奉靠主耶稣宝贵的生命，阿门。 Hari ini tema yang akan kita bahas adalah menjalani panggilan-Mu saling membantu dalam kasih. 今天我们所要思想的题目是回应神的呼召，在爱里互相的帮助， Diambil dari Efesus pasal yang keempat ayat 2. 是起自于以弗所书第4章第2节， Terutama di dalam ayat 2b. 在第2节的下半节。 Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu mulai ayat 1 dan 2. Lalu nanti akan diulang dalam bahasa Mandarin. Efesus 4 ayat 1 dan 2. 我们 Demikian, 先用印尼文来读这一段的经文。 demikian firman Tuhan, Efesus 4 ayat 1 dan 2. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. 以弗所书第4章第1节到第2节，我为主被囚的劝你们，既然蒙召行事为人，就当以蒙召的恩相称。凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容。 Bapak Ibu, jika kita melihat di dalam bagian ini, 弟兄姐妹，如果我们看这一段的经文里面， bagian 2b itu adalah bagian yang melengkapi atau melanjutkan bagian sebelumnya. 第二节的下半节是连接于前面所说的。 Bagian ini mengingatkan bagaimana setiap kita itu bisa hidup sesuai dengan panggilan kita. 让我们每一个人可以被提醒，我们可以活在基督里面。 Jika kita mengingat di dalam hidup setiap kita, 如果我们记得我们每一个人的生活， seringkali kalau kita membeli sebuah barang, seringkali kita itu langsung menggunakannya. 就好像当我们买一件东西的时候，我们迫不及待的就使用它。 Misalkan saya membeli sebuah handphone, 比如说，我们买一个手机， biasanya secara umum kita itu langsung membeli, membuka dan menggunakan handphone tersebut. 平常呢，就是我们打开了那个手机的盒子以后，我们就马上使用它。 Dan jarang dari kita itu yang mau menyempatkan diri untuk membaca buku panduannya. 我相信在我们当中很少有人，很仔细的先看它的这个说明书。 Secara sepintas mungkin kita bisa langsung menggunakan barang tersebut. 可能看起来我们可以马上使用它， Tapi masalahnya ketika terjadi sebuah masalah di dalam barang tersebut, 但是如果说这个东西有故障的时候， kita mulai bingung dan mulai kehilangan arah. 我们在那里就彷徨了，我们不知道要做什么。 Bahkan ketika kita menggunakannya pun, 甚至我们使用它的这个方法， kita bisa menggunakannya tapi tidak maksimal sebagaimana barang itu diberikan. 虽然我们可以使用它，但是我们却不能完全的知道
使用它的这个最大的这个功效。 Surat ini mirip seperti kita membeli barang seperti itu. 这个书信呢，就有跟我们买东西的这个很想象。 Seringkali kita menjadi orang Kristen, kita berpikir kita langsung hidup, maka itu bisa langsung kita jalani. 经常我们想，我们作为一个基督徒，我们就这样的生活吧。 Sepintas memang mungkin hal itu bisa terjadi. 我们看起来是这样的过了。 Tapi masalahnya ketika ada suatu masalah di dalam hidup kita, 但是当我们在生活里面或者在我们的生命中有问题的时候， kita mulai kehilangan arah dan mulai kebingungan bagaimana mengatasinya. 我们开始失去了方向，我们不知道要怎么样去解决它。 Bahkan ketika kita menjalani hidup sebagai orang Kristen pun, 我们作为一个基督徒， seringkali kita cuma sekedar hidup, tapi kita kebingungan apa artinya menjadi orang Kristen. 我们觉得我们就这样过生活，但是我们却有一点彷徨，我们要怎么样去好好的过一个基督徒？ Karena itu Paulus memberikan buku manual bagi setiap kita apa artinya menjadi orang Kristen. 因此保罗在这里提醒我们，教导我们怎么样成为一个真正的基督徒。 Dan Paulus ingin agar setiap hidup kita sebagai orang yang dipanggil bisa berpadanan dengan panggilan itu. 他要我们每一个基督徒能够活在与基督的福音相称的生命。 Dan disitulah dia mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. 因此在这里就说到凡事谦虚、温柔、忍耐。 Lalu dia lanjutkan di dalam bagian yang menjadi fokus kita malam ini, 接下来就是我们今天所要着重思想的。 yaitu melanjutkan dari bagian sebelumnya, bagaimana kita bisa rendah hati, lemah lembut dan sabar. 就是继续我们如何能够谦虚、温柔、忍耐呢？ Lalu dijabarkan oleh Paulus yaitu dengan menunjukkan kasih kita dalam hal saling membantu. 那就是在我们互相帮助的时候，我们献出我们的爱心。 Sebenarnya bagian ini di dalam bahasa aslinya agak sedikit berbeda diterjemahkan. 其实呢，这一段有时候跟这个翻译的有一点不同。 Kalau di dalam bahasa Indonesia seolah-olah kita harus menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. 如果在英文里面就说到用爱心彼此帮助， Seolah-olah ini bicara diakonia. Seolah-olah ini bicara tentang diakonia, yaitu tentang bagaimana kita membantu satu dengan yang lain. 就好像我们是做福利的工作一样。 Padahal di dalam bahasa aslinya mungkin lebih tepat hal ini diterjemahkan seperti demikian. 但是在原文里面却这样的翻译， Yaitu kita saling bertahan satu dengan yang lain dalam kasih. 我们在爱中彼此的这个忍耐。 Paulus bukan menggunakan kata membantu, tapi bertahan atau toleransi. 保罗在这里没有说帮助，乃是让我们可以持守在一起。 Jadi bagaimana kita bisa rendah hati, lemah lembut dan sabar? 那我们如何能够谦虚、温柔，并且忍耐呢？ Dia melanjutkan dengan cara saling menoleransi dan bertahan. 那就是我们彼此的宽容，并且彼此的持守。 Satu dengan yang lain. 每一个人都这样做， Dan dilengkapi dengan di dalam kasih. 并且呢是在爱中这样做的。 Jadi panggilan kita yang diingatkan Paulus dalam bagian ini, 保罗所要提醒我们的，在这里的呼召呢， setiap kita dipanggil dari kasih yang kita itu sudah diberikan oleh Tuhan, 那就是用上帝已经赐给我们的爱， kita bisa wujudkan dengan cara saling bertahan dan toleransi satu dengan yang lain. 让我们可以在我们的宽容里面，我们把它呈现出来。 Kata toleransi dan bersabar atau bertahan ini 这个宽容与持守， biasanya ini digunakan untuk seseorang yang sedang menderita. 是使用在一个人正在那里有困难和挣扎当中， Atau seseorang yang melihat sesuatu itu kemudian dia itu bersabar menahan diri untuk tidak marah. 或者呢，一个人当他遇到一些问题的时候，他在那里持守，并且他想尽办法不在那里发脾气。 Karena itu kata yang sama ini juga digunakan dalam Matius 17 ayat 17. 这一句话呢，也使用在马太福音第17章第17节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, nanti diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文来念。
Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar atau bertahan atau toleransi terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. 马太福音第17章第17节，耶稣说：“嗨，这有不信有悖逆的时代啊！我在你们这里要到几时呢？我要忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来。” Jadi di dalam bagian ini Paulus mengingatkan ini panggilan kita. 在这里，保罗提醒我们，让我们可以这样去做。 Yaitu ketika kita sebagai orang Kristen, kita melihat rekan kita yang mungkin tidak sama dengan kita, 我们成为基督徒，如果说我们见到跟我们不一样的人， atau kita melihat orang lain yang mungkin tidak sama baiknya dengan kita, 或者呢，我们见到我们以为不会像我这样好的人， atau orang yang mungkin sudah Kristen yang terus tidak bertumbuh, terus bayi rohani, 或者我们遇到虽然他信主那么多年了，但是他总是不成长， kita diminta untuk terus memberi dia kesempatan, terus bersabar dan bertahan. 保罗要我们对待这样的人，要非常的宽容他，并且在那里持守的宽容他。 Sama seperti Kristus yang terus bersabar memberi kesempatan bagi para murid. 就好像基督耶稣怎么样的长久的忍耐对待他的门徒。 Sama seperti Kristus yang harusnya bisa memurkai para murid yang terus tidak percaya. 其实我们的主耶稣他能够指责那些不信的人， Tapi Kristus memilih terus bersabar, memberi kesempatan. Berapa lama lagi? 但是他却选择了在那里宽容他们彼此的这个忍耐。 Dan kalau Kristus bersabar dengan setiap kita, 如果说基督对我们是如此的忍耐， apa hak kita untuk tidak bisa bersabar dengan orang di sekitar kita? 我们有什么权利对别人不宽容呢？ Tapi Paulus tahu ini bukan hal yang mudah. 保罗在这里也知道这是不容易的事。 Melihat orang yang aneh di gereja, 我们在教会里面看到有一些奇怪的人， bukankah lebih baik kita itu memilih menghindar dan tidak berurusan dengan dia? 其实呢，如果说按照我们想法，我们更好回避他，不跟他有什么交往。 Misal melihat jemaat yang terus-menerus komplain kepada gereja, 我们看到有的人总是在那里批评教会， bukankah lebih baik menghindar saja jadi kita tidak mendengar komplainan mereka? 那倒不如我们回避他，我们不要去听他所说的话。 Paulus tahu ini bukan hal yang mudah. 保罗知道这个事情是不容易去做的， Karena Paulus mengatakan di dalam bagian terakhir, di dalam kasih. 因此呢，保罗在最后他就说了，在爱里面。 Jadi dia minta kita itu saling bertahan, bersabar, toleransi satu dengan yang lain. 他要我们在那里持守，让我们彼此的宽容在爱里面。 Itu bukan hal yang mudah untuk kita lakukan, 虽然这是不容易做的， tapi kita harus lakukan itu di dalam kasih. 但是我们却要在爱中来执行它。 Berarti Paulus tahu tidak mungkin kita bisa lakukan itu, 保罗知道我们不可能去做， kecuali kita merasakan dan mengalami kasih Kristus. 就是因着我们已经经历到主的爱在我们身上。 Ketika kita sadar kita orang yang berdosa yang layaknya dimurkai Tuhan, 当我们醒悟到我们是罪人，我们是不配的人的时候， tapi Tuhan memilih mengasihi kita dan mengampuni kita. 但是神却选择了来饶恕我们。 Tuhan yang berbeda dan jauh dari kita, Dia pencipta kita ciptaan. 我们的神是创造者，我们是被造者， Tapi Dia sudi bersabar dan menoleransi kita. 但是他却在那边长久的忍耐、宽容着我们。 Dia memilih mengasihi kita. 他选择爱我们， Kalau kita mengalami kasih-Nya yang seperti demikian, 因此当我们领受到主的爱是如此的浩大的时候， maka seharusnya kita akan bisa lebih mampu mengasihi orang lain. 应该呢，我们也能够对别人有一个宽容的心，爱他们。 Kalau Tuhan saja yang begitu agung mau rela turun mengasihi kita, 那么伟大的神，他愿意了爱我们。 apa alasannya kita sulit mengasihi sesama kita yang sama-sama berdosa? 我们有什么理由呢？我们不会爱那些跟我们一样的罪人。 Karena itu bagian ini ditutup oleh Paulus di dalam kasih.
因此在这段经文里面，保罗用在爱里来结束。 Kita hanya bisa bersabar, bertahan, toleransi kalau kita mengalami kasih Tuhan. 我们能够在那里忍耐，能够温柔谦卑，全部都是因着主的爱。 Berarti setidaknya bagian ini ada 3 hal yang kita harus kerjakan. 在这里有3点我们必须去做的。 Bagaimana agar kita bisa bertahan satu dengan yang lain? 我们如何能够在那里持守呢？ Yang pertama, kita tahu kita harus toleransi sesuai kata ini. 我们必须知道，我们要互相的宽容。 Tapi toleransi itu bukan karena saya lebih tinggi lalu saya memaklumi orang lain yang lebih rendah. 我们宽容并不是说我们比别人好，或者我们比别人更高，因此我们可以理解 Seolah-olah toleransi karena saya masih mampu memaklumi kesalahan orang lain. 就好像我们能更加的能够去宽恕别人。 Toleransi dalam bagian ini menyadarkan kita sama-sama orang yang rendah dan berdosa di hadapan Tuhan. 在这里所说的宽恕呢，就是说到在主面前，我们同样是一样的这个罪人。 Jadi kita belajar yang pertama adalah ketika melihat saudara seiman kita aneh, 在这里我们要学习，如果说当我们看到有行为比较奇怪的这个弟兄姐妹， melihat rekan kita, teman kita, tetangga kita menyebalkan, 我们的同工或者我们彼此之间有很不协调的这个关系。 sebelum marah ingat saya pun menyebalkan. 当我们还没有生气的时候，我们就记得我同样是像这样的人。 Sebelum marah ingat saya pun sama-sama berdosa di hadapan Tuhan. 当我们还没有发脾气的时候，我们醒悟到我们在神的面前同样是犯罪的。 Itu yang pertama, kita toleransi karena kita sadar kita sama-sama hina di hadapan Tuhan. 这一点就是要宽容，因为我们在神的面前都是罪人。 Tapi kenyataannya mereka sudah menyakiti kita. 但是呢，事实上呢，他已经伤害了我。 Karena itu yang kedua kita belajar pengampunan. 因此呢，我们要学习第二点，就是我们去原谅他。 Kita tidak mungkin bisa bertahan kalau kita tidak mengetahui apa itu pengampunan. 如果说我们不能够持守，如果说我们不明白到底原谅是怎么样的一回事。 Tapi sebagai orang Kristen kita tahu mengampuni itu tidak mudah. 我们知道我们原谅别人是不容易的， Karena sering kali kita sudah ditipu oleh konsep dunia 因为多少时候我们曾经被他欺骗了。 yang mengatakan pengampunan itu forgive and forget. 这个讲到就是原谅呢，就是我们原谅他，并且忘记他。 Padahal pengampunan itu bukan berarti melupakan. 其实原谅他，并不是说忘记他。 Karena bagaimana mungkin kita punya fungsi otak melupakan hal yang menyakitkan dalam hidup kita. 因为在我们的脑海里怎么样的让我们可以忘记所发生的事情呢？ Karena itu kita merasa sulit mengampuni jika kita tuh masih mengingat perbuatan mereka yang menyakitkan. 因此，如果我为着那些事情我们耿耿于怀的话，我们没有办法原谅别人。 Padahal pengampunan itu bukan melupakan. Pengampunan itu bukan melupakan. 原谅呢，并不是说把它忘记掉。 Tuhan tidak pernah melupakan dosa kita karena itu ada penghakiman akhir. 我们的神同样的，他也没有忘记，因为到最后呢，有审判。 Tapi dikatakan Tuhan tidak mengingat, memperhitungkan dosa kita. 但是我们的神却不再计算我们的恶。 Pengampunan itu kita mengingat orang lain yang berbuat salah pada kita. 我们不再纪念或者计算别人所做的对我们有害的这个事情。 Dengan mengingat itu, kita tidak lagi membuat dia itu mudah berbuat dosa lagi. 我们如果这样的话，就让他也不再就是犯错了。 Kalau begitu apa itu pengampunan? 那到底原谅是什么呢？ Pengampunan itu mengganti hak untuk kita membalas dia. 那就是来改变我们就是要对待他的这个方法。 Dengan bertahan lalu menggantinya dengan kasih. 我们持守在那里，并且把仇恨改变成爱。 Dan itu yang kita pelajari ketiga, yaitu kasih. 第三点就是爱。 Dan kasih kita diingatkan di dalam konsep orang Ibrani. 在希伯来人他所讲的这个爱呢，
Kata kasih itu seringkali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kasih anugerah. 在这个英文圣经里面，经常就说爱的恩典， Itu menggunakan satu kata dalam bahasa Ibrani 是用希伯来文一句的希伯来文， yang bukan diartikan mengasihi karena orang ini layak dikasihi. 乃是不是说你爱一个人，因为他是配得被爱。 Saya menyukai bunga ini karena bunga ini indah dan layak dikasihi. 我喜欢这一朵花，因为这一朵花很漂亮，并且配得我爱它。 Di dalam bahasa Ibrani bukan seperti itu maksudnya. 在原文里面的意思不是这样， Tapi yang dimaksudkan kasih anugerah Allah itu adalah 爱的恩典。 saya mengasihi karena saya memilih mengasihi. 我爱他，因为我已经选择了要爱他。 Saya mengasihi karena saya ingin mengasihi. 我爱，因为我想爱他。 Tuhan mengasihi karena Tuhan adalah kasih. 神爱我们，因为神就是爱。 Jadi bukan tergantung objeknya itu layak dikasihi atau tidak. 因此不是我们要爱的人的对象， Tapi tergantung saya ini sudah mengalami kasih Tuhan atau tidak. 乃是取决于我这个人是否我已经经历了神的爱。 Itu saling bertahan di dalam kasih. 这就是相互的持守在爱中。 Kita melihat orang lain yang berbeda, 我们看到别人跟我们不一样， bahkan mungkin orang itu menyakiti kita, 也可能他伤害我们， jangan menghindar. 我们不要回避他， Hadapi dia, 我们必须面对他， tapi dengan toleransi. 乃是用宽容的心来。 Berarti hadapi dia dengan ingat saya sama anehnya dengan kamu. Hadapi dia dengan mengingat saya sama anehnya dengan kamu. 我们面对他，因为我跟你同样的那样古怪。 Ingat dosa dia, tapi ampuni dia. 我们记得他的过犯，但是原谅他。 Mengampuni adalah saya memilih bukan membalas, tapi memilih mengasihi dia. 原谅他，并不是说我们要报复他，乃是要这个爱他。 Tapi dia tidak layak dikasihi. 虽然他不配得我们爱， Memang kita tidak diajarkan mengasihi karena orang itu layak dikasihi. 是的，上帝不叫我们去改变，让我们能够去改变，并且去爱他。 Saya mengasihi karena saya sudah mengalami kasih Tuhan. 我爱他，因为我已经经历了神的爱。 Saya mengasihi karena saya mau membagikan kasih Tuhan. 我爱他，因为我要把爱传递给他。 Itu saling bertahan di dalam kasih. 这就是在爱中彼此的持守，并且相爱。 Kiranya setiap kita sebagai orang Kristen bisa melakukan itu dengan nyata. 我多么的盼望我们每一个人都会这样做。 Saya percaya kalau itu dilakukan gereja, tidak ada perpecahan di dalam gereja. 我相信，如果教会能够很好的把它这个实行出来，教会一定不会分裂。 Saya percaya kalau itu dilakukan gereja, orang luar akan tertarik ingin rame-rame pergi ke gereja. 我相信，如果我们教会能够这样做的话，外面的人会被吸引，能够进到我们教会。 Tunjukkanlah tindakan itu sebagai panggilan kita. 让我们显出这个爱心，让别人看到， Saling bertahan, toleransi satu dengan yang lain 相互的持守，并且宽容每一个人， di dalam kasih Tuhan. 在主的爱里面。 Mari kita berdoa, tundukkan kepala sekali lagi. 我们低头祷告。 Bapa di dalam surga, kami ingin sekali lagi mengingat apa yang menjadi pesan Paulus. 我们在天上的父，我们要再一次的记得保罗所说的话， Yang mengingatkan kami bagaimana kami harus menjadi orang Kristen. 提醒我们怎么样的如何呢成为真正的一个基督徒。 Seringkali kami mengatakan kami orang Kristen, kami mengalami kasih Tuhan. 经常我们成为基督徒，我们已经经历了神的爱， Tapi berapa banyak dari kami itu melakukan pengampunan dan kasih. 但是有多少人且把这个爱呢，可以把它实行出来？ Berapa banyak kami itu saling berdampingan, hidup dengan rukun, shalom satu dengan yang lain. 有多少人能够彼此的在那里和睦同济？ Bukankah sering kali kami melihat ada perpecahan bahkan di dalam gereja. 甚至我们经常在教会里面看到有这个分裂的现象。 Karena itu Paulus mengingatkan setiap kami sekali lagi. 因此保罗再一次的提醒我们， Bagaimana kami hidup sesuai panggilan kami. 让我们的生活能够以基督的福音相称。 Yaitu kami saling bertahan, bersabar, toleransi satu dengan yang lain. 那就是让我们持守在那里，我们互相的宽容，每一个人就这样做。
Kami tahu itu tidak mudah, 我们知道这是不容易的。 karena itu kami diingatkan Paulus kami harus melakukannya di dalam kasih. 因此，保罗再一次的提醒我们，我们要把这一切做出来的时候，是用爱心来做的， Dan kasih Tuhan itu kiranya yang memampukan setiap kami 让神的爱能够帮助我们，让我们可以能够去做这些， untuk saling toleransi satu dengan yang lain 互相的宽容， dan saling mengampuni satu dengan yang lain, 互相的原谅， yaitu mengganti kebencian dengan kasih. 把仇恨呢改成爱。 Inilah doa dan permohonan kami 这是我们在你面前的祷告， yang kami panjatkan di dalam nama Yesus 奉 Kristus. 靠主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。